Allah kita sambung tuan-puan. Hari ini insyaAllah tajuk baru. Hari ini tajuk baru. Kita akan masuk tajuk rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Yang kedua dah settle minggu lepas, iaitu beriman kepada malaikah. Beriman kepada malaikah. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung rukun iman yang ketiga, iaitu percaya kepada kitab. An yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. InsyaAllah ini kitab. Percaya kepada kitab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita boleh mula. Kita dah ada, rasanya kita dah ada beberapa orang dah ni. Kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, seperti mana yang kita maklum, setiap minggu kita akan teruskan rutin mingguan kita, iaitu perkongsian bacaan kitab Paku Imam, kitab Paku Iman, anjuran kawan-kawan kita daripada Ceras Baru. Jadi insyaAllah kita akan sambung paksi yang ketiga ataupun rukun yang ketiga ataupun teras yang ketiga. Teras yang ketiga, rukun yang ketiga, paksi yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Hari ini kita nak tahu bagaimana cara beriman kepada kitab. Sebelum ni kita dah tahu bagaimana cara untuk kita beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Tuhan. Kita tahu iaitu 13 ciri yang telah kita bincang. Yang kedua, kita juga bincang minggu lepas cara beriman kepada malaikah. Kita tahu bagaimana cara kita beriman kepada malaikah. Dengan bahasa lain tuan-puan, kita tahu info ataupun maklumat tentang malaikah yang kita pegang ataupun kita percaya. Dan hari ini pula bagaimana info maklumat yang perlu kita tahu tentang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pegang, untuk kita percaya, InsyaAllah kita akan terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam, Ustaz Farouk, Puan Hamidah, Wan Suria. InsyaAllah kita akan mula, iaitu muka surat 22. Muka surat 22, iaitu soalun. Macam mana percaya dengan segala kitabnya. Sambung. Soalun. Macam mana kita percaya dengan segala kitab. Ini rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Ci Al-Qadahi. Soalun. Macam mana ataupun bagaimana cara percaya ataupun beriman dengan segala kitabnya, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jawabnya, jawab soal, jawab persoalan yang diajukan oleh Tuan Guru, kemudian Tuan Guru juga jawab. Jawab dia wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya.
Wajib atas, kita dah tahu ini signal merujuk kepada, statement ini merujuk kepada wajib itu hukum syarak, bukan wajib akal. Wajib ini hukum syarak, yakni ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang digubal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ketetapan ataupun hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bukan sunat, bukan harus, tetapi wajib. Tidak ada ruang untuk kita tak buat. Tidak ada ruang untuk kita excuse, untuk kita skip beriman dengan ataupun ambil tahu tentang ilmu malaikah dan juga hari ini ialah kitab. Ini wajib. Wajib kesemuanya kita bincang tuan-puan, rukun iman ada 6 ini dalam kitab akidah ini, semuanya status wajib. Maksud wajib ini Allah tekan mata kita, Allah paksa atas kita. Tidak ada ruang untuk kita tinggal, tidak ada peluang untuk kita tak buat, mesti kita buat, wajib kita buat. Itu mana wajib. Wajib kita buat. Walaupun ramai orang tak buat, walaupun ramai orang skip, walaupun ramai orang tak cakna tentang ilmu akidah ini, walaupun ramai orang tak ambil tahu tentang ilmu akidah ini, tetapi hukum itu tetap dan terus berjalan sampai kiamat. Apabila sampai kiamat saja, maka kita akan bertemu. Kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka kita akan bertanggungjawab dengan hukum ini. Sekiranya kita tak bereskan di dunia. Sekiranya kita tak lepas ataupun kita tak tunai kewajipan ini, ke mana pun tuan-puan kita tidak akan terlepas dengan soal Allah Ta'ala ataupun dengan tanggungjawab yang akan kita pikul ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan tanya kita, kenapa kita tinggal? Kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak ambil tahu tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana ini jelas Nabi dah jelaskan kepada kita tentang beberapa perkara yang diwajibkan kita buat. Baik, settle. Pertama, wajib. Wajib itu atas siapa? Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya. Percaya dan i'tiqad itu benda yang wajib. Wajib itu atas tiap-tiap mukallaf. Maksud tiap-tiap ini semua orang, semua orang yang statusnya mukallaf, yang dapat syarat mukallaf, yang akil, yang balik, yang tak gila dan yang dah dewasa, yang dah balik, itu dipanggil mukallaf, tak terkecuali walaupun seorang. Ini penting kita kena tahu tiap-tiap ini. Lafaz tiap-tiap ini merujuk kepada semua orang status mukallaf, mesti dia ambil tahu, mesti dia belajar ilmu akidah, mesti dia ambil tahu tentang ilmu ketuhanan, tentang ilmu malaikah, tentang ilmu berkaitan dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang orang mukallaf kena percaya? Wajib atas mukallaf percaya dan i'tiqad. Ini benda yang dia wajib percaya dan i'tiqad. Ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitabnya, kitab Allah Ta'ala. Banyak kitab itu yang diturunkan atas setengah rasul-rasulnya. Rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semua rasul itu diturunkan kitab. Baik. Jadi, apa yang kita beriman secara umum, sama juga konsep beriman, percaya kepada malaikah, konsepnya lebih kurang sama dengan percaya kepada kitab. Iaitu dalam dua bentuk. Pertamanya, kita beriman secara ijmal, kita beriman secara umum. Dan yang kedua, kita beriman secara tafsil, secara detail, satu persatu. Baik. Beriman secara umum ini, bagaimana cara kita beriman secara umum tentang kitab ataupun rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab. Bagaimana cara kita beriman secara umum, secara ijmal, iaitu kita mesti percaya. Kita wajib percaya, kita wajib i'tiqad dalam hati kita, pegang dalam hati kita bahawa ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beberapa banyak. Kita tak banyak kitab. Angka
itu beriman secara tafsil. Tetapi secara umum dulu kita beriman banyak kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setengah ataupun sebahagian rasul-rasulnya. Angka berapa itu bukan umum, itu beriman secara tafsil. Kita kena tahu secara spesifik berapa kitab yang diturunkan ke atas nabi-nabi yang dikhususkan. Baik, settle. Kita nak tahu sebelum spesifik beriman kepada kitab secara secara tafsil ataupun secara detail ataupun secara lebih spesifik. Iaitu yang kata kitab tu apa dia? Kita apabila sebut kitab tu puan, apa yang tergambar dalam minda kita, kita nampak kitab. Kita nampak kitab yang kita duduk baca. Inilah kitab. Kita nampak buku ataupun kita panggil buku. Kita nampak buku. Kita nampak kitab. Itulah tergambar dalam minda kita apabila sebut kitab. Merujuk kepada kitab dalam bentuk fizikal yang ada tulisannya. Itu kitab yang kita faham. Ini penting. Yang kata beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala secara umumnya, iman secara umum, secara ijmal, ialah beriman bahawa Allah menurunkan beberapa banyak kitab tanpa kita ketahui secara spesifik berapa banyak. Tak perlu kita tahu. Cuma yang kita nak kena tahu secara spesifiknya, sekejap lagi kita akan sebut. Tapi secara umum dulu. Secara umum, kita beriman bahawa Allah Ta'ala ini menurunkan beberapa banyak kitab ke atas sebahagian rasul-rasulnya. Settle. Itu beriman kepada secara umum. Kemudian sekejap lagi, kita beriman secara spesifik, secara tafsil, secara detail, merujuk kepada angka dan kepada nabi tertentu yang menerima kitab. Kita nak tahu tuan-puan, kita nak beriman kepada kitab, nak tahu apa maksud kitab. Jangan kita sangkakan apabila sebut kitab, yang kita fahamnya adalah kitab yang berbentuk fizikal ataupun kitab yang maya. Hari ini dah ada dalam bentuk e-book, bentuk digital. Kitab dalam bentuk kitab maya, ada kitab fizikal. Adakah itu yang merujuk apabila kita sebut kitab? Tidak. Apabila sebut kitab ini tuan-puan, merujuk kepada apa? Merujuk kepada perintah dan arahan Allah Ta'ala, meliputi peraturan itu, sama ada peraturan akidahnya ataupun peraturan dalam sistem syariat. Itu yang dimaksudkan dengan kitab. Bukan maksud kitab yang dibukukan, yang ada tulisannya, sama ada buku dalam bentuk fizikal, di dalamnya ada tulisan. Tidak. Bukan itu yang dimaksudkan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul. Baik, iaitu dia nak tafsir kitab. Iaitu yang kata kitab itu titah Allah. Titah ni mengandungi perintah dan arahan Allah Ta'ala. Bukan dalam bentuk buku ataupun tulisan. Tetapi mengandungi titah. Titah ini mengandungi perintah ataupun arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita panggil kitab. Panggilan kitab itu merujuk kepada perintah Allah Taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi. Maka beberapa perintah-perintah yang Allah turunkan kepada nabi, walaupun tidak dibukukan tuan-puan, itulah dipanggil kitab. Merujuk kepada titah Allah, merujuk kepada perintah Allah, merujuk kepada arahan ataupun peraturan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke atas nabi-nabi. Untuk apa? Untuk umatnya, umat nabi-nabi. Dan ni tafsir perintah. Perintah ni apa? Dan firman Allah Ta'ala. Firman tu tuan-puan perintah lah. Biasa kita dengar kan? Qala al-musannif, qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Itu apa maksud qala Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataupun kita biasa dengar tuan-puan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Maksud apa?
maksud firman Allah Ta'ala. Kata qala Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab yang mulia, fi kitabihil aziz, kitab yang mulia, fi kitabihil karim, kitab yang mulia. Maksud kitab itu, maksud firman itu merujuk kepada perintah Allah Ta'ala, merujuk kepada peraturan Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada siapa? Allah turunkan kepada setiap Nabi, supaya Nabi sampaikan perintah ini, Nabi sampaikan peraturan ini, Nabi sampaikan arahan ini kepada umat Nabi. Itu maksud kitab dan maksud firman. Kitab itu merujuk kepada peraturan, merujuk kepada arahan, merujuk kepada firman. Firman tu sama tuan-puan, dan firmannya firman Allah. Maksud firman tu, dan itu selalu kita sebut tuan-puan, gaya bahasanya, dan itu dia panggil atah tafsil. Atah ini sambung. Penanda ataupun sambungan ayat itu, dan itu sebagai sambungan, tetapi dia bukan nak sambung, tapi dia nak menafsirkan titah Allah Ta'ala. Itu gaya bahasa yang kita boleh temui di dalam kitab Arab ataupun di dalam kitab Jawi. Baik, settle tuan-puan. Baik. Titah Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala dan arahan Allah Ta'ala dan firman. Firman sama. Firman tuan, peraturan Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril. Yang disampaikan oleh Jibril. Jibril boleh baca, Jibril boleh baca. Dia boleh baca dengan dua wajah ataupun dua cara. Disampaikan oleh Jibril kepada Rasulnya, Rasul Allah Ta'ala. Yakni bagaimana cara Jibril sampaikan kepada Nabi kita. Bagaimana Jibril sampaikan kepada Rasul-Rasul. Yakni Jibril baca perintah. Cara dia sampaikan kitab kepada Nabi, cara disampaikan kitab kepada Rasul, iaitu Jibril akan baca kepada Nabi kita. Jibril akan baca kepada Rasul-Rasul. Bacanya baca perintah. Bukan baca di kitab. Bukan baca benda yang ada di dalam kitab. Yang di dalam tulisan. Maksud kitab tu di dalam tulisan. Tidak. Tidak ada tulisan. Jibril baca perintah itu dengan mulut. Bukan baca di buku. Sebab tu dia kata baca dengan mulut. Dia nak takut kita terkeliru. Jibril baca kitab yang ada tulisan di halayan. Tidak. Jibril baca perintah itu dengan mulut, yang bukan baca di buku ataupun di lambaran kitab-kitab, di lambaran tulisan. Baca tu, beri Rasul itu dengarnya dengan perintah. Dia baca tu, maksud baca ni ada perkataan dan ada huruf. Keluar perkataan dan keluar huruf. Jibril baca supaya Rasul itu dengar dengan perintah. Bukanlah diunjuk surat. Takut kita tergambar apabila Jibril alaihimussalatu wassalam menurunkan kitab kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, gambaran dalam minda kita, bukanlah Jibril bawa setebal kitab ini kemudian unjuk beri kepada Nabi kita. Bukan begitu. Bukanlah dihulurkan surat kepada Nabi kita. Bermula qaul yang tahqiq. Baik, settle tuan-puan, itu secara umum. Secara umum kita dah tahu bagaimana beriman kepada kitab secara umum tanpa spesifik angka kitab itu berapa dan Nabi mana. Itu secara umum. Dan kita dah tahu apa makna kitab. Itu paling penting tuan-puan. Paling penting kita nak tahu apa makna kitab. Dia hanya merujuk kepada kandungan ataupun dia panggil apa tu? Dia panggil senarai ataupun kandungan lah, mudah tuan-puan. Kandungan perintah dan arahan Allah Ta'ala yang diturun kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat dia. Kerana kitab ini diturun kepada Nabi untuk apa? Sebagai panduan umat dia. Untuk disampaikan kepada umat dia. Arahan ini disampaikan kepada umat supaya umat dia akan follow dia punya peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, kita nak tengok beriman kepada kitab ini, kita nak tahu info kita ini secara tafsil, secara detail, lebih spesifik. Bermula qaul yang tahqiqnya. Bermula qaul yang tahqiqnya, tahqiq qaul. Bermula pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Tiada kita ketahui berapa banyak kitabnya kitab Allah yang diturun atas Rasul-Rasulnya. Kita tidak ketahui angka sebenar kitab yang diturunkan ke atas Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Itu pendapat yang mu'tamad, pendapat yang tahqiq. Maka jangan kata 104 buah ataupun lainnya daripada angka ini. Yang khilaf. Hanya yang wajib kita ketahui. Yang wajib ini secara tafsil. Secara detailnya, secara tafsilnya wajib kita tahu berapa. Secara umum kita tak tahu angka berapa. Bukan 104 ataupun bukan juga angka-angka lain. Tapi sebenarnya secara umum, qaul yang tahqiq, kita tak tahu berapa jumlah yang sebenar kitab yang diturunkan ke atas Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara tafsil, secara detail, wajib kita percaya kitab ini hanya 4 buah kitab yang diturunkan ke atas Rasul. Mana dia? Hanya yang wajib kita ketahui. Kita tahu dengan tafsil, dengan detail setiap kitab. Detail ni bukan detail setiap peraturan. Detail ni kita spesifik Nabi mana. Kita tahu nama kitab ini kepada Nabi mana. Itu maksud detail. Bukan detail kita tahu setiap kitab, kita nak kena tahu nama dan kita nak kena tahu kandungan kitab itu secara detail. Bukan itu. Quran pun kita tak mampu nak tahu secara detail. Maksud dianya tak sempat kita nak khatam kandungan-kandungan syariat kita, agama kita pun tak sempat nak belajar, apatah lagi kita nak belajar apa nama ini, kitab-kitab lain. Bukan itu murad ataupun maksud dia. Maksud kita ketahui ni, kita tahu ni bukan tahu isi kandungan setiap kitab, tidak. Kita tahu dengan tafsil, tahu nama kitab dan spesifik Nabi mana yang diturunkan kitab ini. Yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya 4 kitab jua. 4 sahaja tuan-puan, tak banyak. Mana 4 itu? Pertamanya daripada 4, Taurah. Kitab yang bernama Taurah. Kitab yang bernama Taurah ini peraturan ataupun sistem peraturan yang diturunkan, yang bernama Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Pertamanya Taurah, kitab yang bernama Taurah. Kitab ini merujuk kepada peraturan, sistem peraturan daripada Allah Ta'ala yang bernama Taurah diturunkan kepada Nabi yang bernama Musa alaihi salatu wassalam. Bacaannya, bacaan Taurah ini dengan bahasa Ibrani. Taurah ini menggunakan bahasa pengantarnya ialah bahasa Ibrani. Baik. Dan keduanya, kitab yang kedua daripada 4 kitab itu, Zabur, diturun atas Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam. Bacaannya, bacaan kitab Zabur dengan bahasa Qibti, bahasa Qibti. Ini etnik salah satu daripada bahasa umat Nabi Musa dan juga Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam. Baik, dan ketiganya Injil. Kitab yang ketiganya ialah kitab yang bernama Injil. Kitab itu merujuk kepada sistem peraturan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang bernama Injil. Jadi Injil itu nama. Nama kitab. Jadi kitab itu apa? Kitab itu kandungan peraturan-peraturan yang digubal oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk umat Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, bacaannya dengan bahasa Syriani. Settle tuan-puan. Ini penting untuk kita clearkan minda kita. Jangan silap faham. Sebut kita nampak
nampak apa dia? Nampak helaian-helaian tulisan Quran. Sebut kitab, nampak helaian-helaian tulisan tulisan Syriani yang kita panggil Injil. Tidak. Dan keempatnya, daripada 4 kitab yang wajib kita beriman secara tafsil, nama dialah Quran. Diturunkan kitab ini, kitab Quran ini atas Nabi kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Bacaannya, bacaan Quran ini dengan bahasa Arabi, iaitu dengan bahasa Arab. Baik, saya tuan-tuan, itu sahaja 4. Tak perlu kita tahu apa nama ni secara detail berkaitan dengan kandungan kitab lain. Adapun kandungan Quran itu termasuk dalam sistem syariat yang kita mesti tahu. Kandungan di dalam akidahnya, kandungan di dalam fiqahnya, dalam tasawufnya itu modul kita itu ditadwin, dibukukan oleh para ulama kita, diadaptasi daripada Quranul Karim, diadaptasi daripada kitab induk. Quran itu dia panggil arahan induk ataupun kita panggil pelembagaannya, maka menafsirkan pelembagaan itu ditafsirkan oleh pakar, oleh spesialis, oleh orang mahir, bukan kita. Yang orang mahir ni para ulama-ulama dulu. Sebab itulah lahirnya pentafsiran daripada pelembagaan yang kita panggil Quran ini, maka lahirlah modul, lahirlah kitab-kitab fiqh, kitab-kitab yang kecil, peraturan-peraturan kecil, hukum-hukum dalam subtopik yang kecil, disubtopikkan oleh para ulama walaupun tidak ada pada zaman Nabi, untuk lebih clear, lebih mudah kita memahami memahami Quran ataupun memahami peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-puan, kita nak kena belajar modul. Jangan kita nak faham hukum fiqh dengan belajar Quran. Tidak mampu memahami hukum fiqh dengan belajar Quran. Tak mampu. Kalaulah tamthil ataupun perumpamaannya, contohnya tuan-puan, siapa yang pernah belajar perlembagaan Malaysia? Kalau siapa yang pernah belajar, mungkin ada kawan-kawan kita yang pernah belajar di kampus dulu, perlembagaan Malaysia, mungkin ambil kos mana-mana ada hubung kait. Kalau lawyer memanglah dia kena hafal, dia belajar. Ni bukan lawyer. Orang bukan lawyer pun dia belajar tak langsung perlembagaan Malaysia. Kalau orang belajar perlembagaan Malaysia, tuan-puan, tak kiralah kos apa pun, dia tak mampu memahami secara secara kod, secara umum, tanpa pentafsiran daripada spesialis, tanpa pentafsiran daripada orang yang mahir. Untuk memahami satu-satu fasal itu, tuan-puan, dia ada kaitan dengan fasal-fasal yang lain, dan dia mesti elaboration ataupun dia mesti elaborate, dia mesti ada penhuraian. Begitu juga Quran. Sebab hari ini, tuan-puan, orang tak berapa nak tahu cara nak belajar agama, menyebabkan dia terus belajar agama melalui tafsir hadis, melalui tafsir Quran, tanpa dia mengikut struktur yang sebenar, tanpa dia ikut modul-modul yang sebenar untuk dia faham agama, menyebabkan berlaku ketimpangan di dalam pemahaman agama. Sebab dia nak faham agama melalui dia belajar Quran, melalui dia belajar tafsir Quran, mula Baqarah sampai habis. Dia belajar semua komplit, belajar tafsir Quran. Dia tak belajar fiqh, dia tak belajar tasawuf, dia tak belajar akidah. Kesemuanya dia faham Quran, kerana agama itu, peraturan itu lengkap Allah turunkan melalui kitab yang bernama Quran. Ya, betul. Tetapi nak memahami Quran, nak memahami kitab yang ringkas ini, mesti kita kena follow ataupun kena minta bantuan orang pakar, itu para ulama kita yang telah mentadwinkan kitab, yang membukukan kitab dalam bentuk modul, dalam bentuk subtopik dan dalam bentuk struktur, supaya kita mudah untuk faham. Bermula, kalau sistem syariat, bermula dengan modul taharah. Bermula dengan modul taharah. Belajarlah kitab-kitab fiqh bermula dengan modul taharah. Yang kedua barulah naik modul salat. Itu package untuk kita mendirikan arahan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala yang bernama salat. Maka kita nak ambil peraturan detail,
daripada arahan kitab yang dalam Quran itu Allah kata aqimus salah, maka dia dimodulkan, disubtopikkan oleh para ulama di dalam kitab yang khas supaya kita mudah untuk faham kitab, mudah untuk faham Quran, mudah untuk faham intipati dan isi kandungan arahan ataupun peraturan ataupun titah dan firman yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Ini kena faham konsep pengajian agama, tuan-puan. Kalau orang yang tak faham konsep pengajian agama, dia tak tahu terbentuk dan terbina agama dalam diri kita, mesti ada prosesnya. Dan kena tahu cara untuk memahami agama dengan betul. Sebab tu kalau tak betul, tuan-puan, tak tahu proses, tak tahu cara, menyebabkan dia tidak akan faham agama walaupun belajar tafsir hadis, tafsir Quran berpuluh tahun sekalipun, tapi taharahnya tak settle, Quran mandi hadasnya tak settle, ambil wuduknya tak komplit, sembahyangnya tak berapa komplit, tak berapa settle, tak berapa semap. Kenapa? Kerana prosesnya tak betul. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambung tuan-puan. Dan wajib kita i'tiqad ke semua hukum-hukum syarak yang di dalam kitab-kitab Rasul-Rasul yang dahulu. Apabila sebut hukum syarak, tuan-puan, dia keluar hukum asas. Kerangka hukum syarak, tuan-puan, dia terbina, dia terbentuk di atas 5 asas. Yang lebih itu tambahan. 5 asas apa? Wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Tambahan dia sah, batal. Itu tambahan, dia ada hubung kait dengan hukum taklifi. Tapi yang basic, kerangka hukum syarak, apabila kita sebut hukum syarak, kerangkanya wajib, sunat, haram, makruh, harus ataupun sah dan batal. Itu hukum syarak. Sebab itulah kita nak panggil apa, tuan-puan, nak bina agama dalam diri setiap orang ini, tuan-puan, mesti ada proses. Saya selalu tekankan sebab tuan-puan, kalau tak kena proses, kita kesian. Kita tengok 10 tahun orang berkecimpung dalam 10 tahun dia transform diri dia. Transform diri dia maksud apa? Dia nak ubah diri. Nak ubah diri, dulunya tak pernah ambil tahu tentang agama, tak sempat dulu tentang agama, tak sempat masa tentang agama. Tapi apabila ada kesedaran nak ubah diri dia, ada anjakan nak transform diri dia lebih baik dan agama, tapi dia tak tahu proses. Ulan alik ke masjid, tuan-puan, kadang-kadang 10 tahun, sepatutnya dia dah alim. Sepatutnya dia dah 10 tahun ni rizak dia sangat bagus. Tetapi 10 tahun ulan alik ke masjid, 10 tahun ulan alik ke surau, tetapi rizaknya sama. Kenapa? Kerana dia tak tahu, tuan-puan. Dia tak tahu bagaimana cara untuk kenal, faham Quran, tahu bagaimana cara untuk faham titah Allah, perintah Allah, syariat Allah, tak tahu. Sebab itulah kena bantu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, bantu tunjuk jalan kepada mereka, proses untuk kenal agama, proses untuk transform diri kita supaya kita kenal agama. Kerana agama itu terbina di atas 3 sendi, iaitu akidahnya, syariatnya dan tasawufnya. Maka carilah modul-modul untuk apa? Untuk kita bereskan. Belajar modul akidah sekurang-kurang 1 kitab, tuan-puan, dan belajar modul fiqh sekurang-kurang 1 kitab. Belajar dan faham dan amal, insya-Allah, tuan-puan, agama kita akan ada anjakan. Kita punya progres ataupun prestasi, the perform, kita punya prestasi kita akan perform apabila ilmu syariat kita bagus. Sekurang-kurang kita khatam fiqh. Tekad kita, tuan-puan, tekad kita, terutama kita anak muda, tekad kita tak lama, 3 ke 5 tahun saja untuk khatam kitab fiqh, sekurang-kurang 1. Dan hidup kita, insya-Allah, agama kita, amalan kita menepati dengan sistem syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wajib kita i'tiqad ke semua hukum-hukum syarak yang di dalam kitab-kitab Rasul-Rasul yang dahulu itu sudah Tuhan mansukh. Apa dia mansukh? Badal. Buang hukum-hukumnya. Ini kita perlu i'tiqad. Kita perlu pegang dalam hati kita. Jangan jangan kita kata kenapa kita buat sembahyang ni? Ni saya ikut ni sembahyang yang ada zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Ibrahim. Saya sembahyang ni
inilah yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Jangan. Itu i'tiqad yang salah. Kita kena i'tiqad dalam hati kita, semua hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul terdahulu, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ismail AS, semuanya Allah mansukh. Allah dah delete. Dengan apa dia? Dengan turunnya peraturan ataupun sistem syariat Nabi kita. Maka terhapus, terdelete semua, mansuh semua hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul sebelum daripada ini. Hanya disuruh kita ikut itu syarak Nabi Muhammad hingga kiamat. Hanya kita diwajibkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut sistem syariat ataupun perundangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Walaupun Nabi Isa alaihissalam dibangkit semula, dia akan memerintah mengikut sistem syariat Nabi kita. Dia tidak akan membawa sistem syariat Nabi sistem syariat diri dia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan membawa kitab Injil ketika mana Nabi Isa alaihissalam diturunkan semula ke bumi untuk menjadi khalifah ataupun untuk memimpin bumi, tetapi dia akan memimpin bumi ini dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun seperti wajib kita mengerja haji. Ini sebab apa Tuan Guru sebut satu contoh haji, kerana ramai orang, majoriti orang kita kata buat haji ni syariat Nabi Ibrahim dulunya macam ni lah. Sama, walaupun ada persamaan dengan syariat Nabi Ibrahim, ada persamaan dengan syariat Nabi Ismail, tetapi itu persamaan bukannya syariat Nabi Ibrahim. Persamaan sahaja. Bukan bermakna kita buat kerja haji ikut sistem syariat Nabi Ibrahim. Tidak. Apa yang kita perlu i'tiqad, ini adalah sistem syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sama, maka iaitu seperti wajib kita mengerja haji, iaitu syarak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semacam ni samalah orang Kedah kan. Tetapi sama syarak Nabi Ibrahim sama dengan sistem peraturan ataupun perundangan dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, sama. Maka iaitu sama tu dengan syariat Nabi Ibrahim, tiada mengapa. Tak apa sama ni. Bukan maknanya apabila sama ni kita kata ini syariat Nabi Ibrahim hak kita buat ni. Ini syariat Nabi Ibrahim yang kita duk buat ni. Yang duk berlari-lari, panggil syi'in ni, apa nama ni, berlari-lari anak tu. Kita tawaf keliling Kaabah. Kemudian kita syair, lari-lari anak. Itu ikut siapa? Ini ikut moyan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tinggalkan isteri dia Siti Hajar dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Inilah dia yang kita duk follow ni. Bukan. Sama. Tapi bukan bermakna syariat Nabi Ibrahim. Tidak. Tetapi tiada mengapa. Adapun kafir-kafir. Habis tuan-puan, ini nak masuk isu lain. Isu apa yang kita nak masuk ini? Ini isu orang yang tidak diturunkan Nabi. Orang yang tidak diturunkan kitab. Tempoh zaman, pada zaman itu, orang yang hidup pada zaman yang tidak diturunkan kitab. Tidak diturunkan Nabi. Nabi sebelum ni dah mati. Kemudian nak bangkit Nabi lain, tempoh tidak ada kitab, tidak ada peraturan. Kitab ni peraturan. Tidak ada peraturan, tidak ada perundangan, tidak ada kitab yang diturunkan kepada umat itu. Apakah status umat itu? Itulah isu kita nak bincang. Sebab apa tuan-puan kena tahu? Sebab dia melibatkan hukum. Apabila kita tak tahu induk ini, tak tahu hukum asas ini, menyebabkan kita hukumkan orang jahiliah mengerjakan segala bentuk yang bercanggah dengan sistem syariat kita, menyebabkan kita hukumkan mereka ini haram dan akan ke neraka. Mereka ini melakukan pekerjaan yang haram,
dan mereka ini akan ke neraka. Adakah betul hukum yang kita hukumkan ke atas mereka orang-orang jahiliah? Orang jahiliah ni tuan-puan, dia merujuk kepada orang yang tidak ada kitab, merujuk kepada orang yang tidak dibangkitkan Nabi ke atas mereka. Itu dia panggil jahiliah. Jahiliah ini merujuk kepada orang yang tidak diturunkan kitab ke atas mereka, merujuk kepada orang yang tidak diturunkan Nabi kepada mereka. Maka zaman itu dipanggil zaman jahili, zaman jahiliyah. Jahil itu merujuk kepada tidak ada kitab, tidak ada peraturan. Peraturan yang ada itu peraturan Nabi sebelum daripada ini. Tak wajib diikuti, tak wajib mereka ikut. Kenapa? Karena Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi ajma'in, hanya peraturan itu wajib ke atas mereka sahaja. Wajib ke atas zaman mereka. Zaman Nabi itu masih hidup. Apabila Nabi itu mati, maka syariat mereka, peraturan mereka, perundangan mereka mati ataupun dilik ataupun dimansuhkan. Tidak lagi wajib ikut. Apabila mati Nabi Ismail, mati Nabi Ibrahim, maka umat yang hidup selepas matinya Nabi Ismail, umat yang hidup selepas mati Nabi Ibrahim, maka umat itu tidak wajib ikut peraturan perundangan ataupun kitab yang dibawa oleh Nabi Ismail. Walaupun mereka ini hidup ini ada panduan, iaitu panduan Nabi dulu. Panduan peraturan Nabi Ibrahim, peraturan Nabi Ismail. Ada yang solat, ada yang puasa cara Nabi Ismail, ada yang buat ibadat cara Nabi Ismail, walaupun Nabi Ismail mati. Walaupun mereka buat ibadat, tapi tidak wajib ke atas mereka, tuan-puan. Mereka inilah yang dipanggil tempoh jahiliyah. Apa nama spesifiknya? Yang dipanggil ahli fatrah, tuan-puan. Ahli fatrah. Kita nak belajar berkaitan dengan kafir, ahli fatrah. Apa status di sisi syariat ataupun di sisi agama. Kalau tak clear yang ni, menyebabkan kita akan menghukumkan dengan cara yang salah. Kita akan kata, sebab itulah kita akan kata musyrikin pula. Kita akan kata orang jahiliah sebelum dibangkitkan Nabi, mereka ini berzina, mereka minum arak, mereka mencuri, mereka mengamalkan sistem riba. Sistem ekonomi mereka adalah ekonomi kapitalis, ekonomi yang berasaskan riba. Mereka ini kesemuanya neraka. Bapak Nabi kita yang paling sadis tu pula, yang paling teruk sekali ialah bapak Nabi kita juga hidup zaman jahiliah. Cuma bapak Nabi kita, ibu Nabi kita, dia tak buat benda-benda yang bercanggah dengan sistem perundangan Allah Ta'ala. Tapi ada yang mengatakan bahawa bapak Nabi kita ke neraka. Itu bahaya. Ini kita nak tahu apa dia fatrah. Adapun kafir-kafir ahli fatrah. Fatrah ni apa, tuan-puan? Saya dah sebut tadi. Tempoh merujuk kepada satu tempoh masa yang belum dibangkitkan Rasul ke atas mereka. Jadi tempoh itu, orang yang hidup zaman itu, orang yang hidup tempoh itu, tempoh yang belum bangkit Nabi, belum bangkit Rasul, belum ada turun di kitab, dia panggil tempoh orang-orang itu dinamakan ahli fatrah. Ataupun dipanggil jahiliyah. Ahli fatrah umumnya. Iaitu ahli fatrah ini, kafir ahli fatrah, orang yang selepas Rasul yang dahulu, orang yang hidup selepas Rasul-Rasul yang terdahulu. Orang yang hidup selepas matinya Rasul ataupun selepas matinya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Okay. Dan sebelum bangkit Rasul pula, sebelum nak bangkit Rasul, seperti kafir-kafir Arab selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul, maka mereka itu lepas daripada neraka. Mereka ini, tuan-puan, orang ahli fatrah ini, statusnya, ingat, saya ulang sekali lagi, tuan-puan, ini sangat penting. Status ahli fatrah, mereka ini tidak ada pahala dan mereka tidak ada dosa. Mereka tidak ada pahala dan mereka tidak ada dosa. Sebab itulah mereka terlepas daripada neraka. Mereka tidak akan dihumban oleh Allah Ta'ala ke neraka pada janji Allah Ta'ala. Bukan pada hukum akal, pada janji Allah Ta'ala. Pada hukum akal harus Allah nak masuk dalam neraka walaupun tidak ada pahala, walaupun tidak ada dosa. Mereka tidak ada dosa, mereka tidak ada pahala. Ni dipanggil ahli fatrah.
mereka itu lepas daripada neraka, yakni lepas neraka tu apa dia? Yakni tiada masuk neraka. Ahli fatrah, walaupun mereka mengerjakan segala bentuk maksiat, mereka berzina, mereka berjudi, mereka minum arak, mereka mencuri, mereka merompak, mereka merampas, mereka melakukan segala bentuk kezaliman kepada orang lain, tuan-puan. Ada yang bunuh anak hidup-hidup zaman jahiliyah, tuan-puan. Mereka mengamalkan sistem ekonomi yang berpaksikan sistem riba. Mereka tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Kenapa? Karena mereka tidak ada sistem perundangan yang diturunkan kepada mereka pada tempoh itu. Mereka itu lepas daripada neraka. Yakni, kata lepas neraka ni, tiada masuk neraka. Mereka tidak ada dosa. Mereka terlepas daripada neraka. Dan jikalau ni dipanggil dalam gaya bahasa Arab, dipanggil ghayah. Apa dia ghayah? Nak menyatakan bersangatan, nak takkib, nak menegaskan. Ghayah ini ayat penegasan, nak menyatakan mereka ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala walaupun, tu ada walaupun tu dipanggil ghayah. Walaupun mereka ini mengerjakan sebaran bentuk maksiat, sebaran bentuk kesalahan. Kesalahan dengan apa? Kesalahan dengan sistem syariat kita. Ataupun kesalahan dengan sistem syariat sebelum daripada ini. Adapun zaman mereka tidak ada sistem syariat, tidak ada sistem perundangan yang diturunkan ke atas mereka. Sebab itu kita tak boleh nak judge, kita tak boleh nak hukum mengikut perundangan kita. Kita tak boleh nak hukum mengikut perundangan Nabi sebelum daripada ini. Kerana mereka hidup bukan zaman Nabi sebelum daripada ini dan bukan zaman kita. Mereka hidup di tengah-tengah sebelum matinya Nabi sebelum daripada itu dan sebelum bangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab itulah ada perbincangan, tuan-puan. Ada Puan Aino tanya. Ada perbincangan. Baru saya memang nak sebut. Ada perbincangan. Kalau mereka tidak ada dosa, mereka tidak ada pahala. Kemana mereka? Ini ada dibincang. Ahli fatrah ini, tuan-puan, mereka tidak ada dosa. Walaupun mereka melakukan sebaran bentuk kesalahan. Kesalahan itu dengan perundangan kita. Dan kesalahan itu dengan perundangan sebelum daripada ini. Bukan perundangan zaman mereka. Zaman mereka tidak ada perundangan. Kemana mereka? Jawabnya, tuan-puan, dengan rahmat Allah Ta'ala, mereka ini, kata ulama, mengikut pandangan yang kuat, mereka ini akan diletakkan ke syurga, dalam syurga oleh Allah Ta'ala dengan ihsan Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, walaupun mereka tidak ada dosa, walaupun mereka tidak ada pahala. Karena Allah tidak berhajat kepada pahala untuk meletakkan manusia ke dalam syurga. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada dosa untuk meletakkan manusia ke dalam neraka. Cuma janji Allah Ta'ala, sesiapa yang ada pahalanya lebih, maka Allah akan letak dalam syurga. Sesiapa yang ada dosa lebih daripada pahala, Allah Ta'ala akan transit dia di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Inilah dia kesimpulan, tuan-puan, qaul yang mu'tamad, qaul yang kuat mengatakan bahawa mereka ini akan diletakkan dengan rahmat Allah Ta'ala di dalam syurga. Sama juga, tuan-puan, sama juga konsep dia dengan bayi yang mati sebelum balik. Kalau bayi mati sebelum balik, tuan-puan, dia tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Kenapa? Kerana mereka belum balik, belum ada akaun pahala. Belum buka lagi akaun. Tidak ada lagi akaun pahala bagi mereka. Maka, ke mana mereka ini? Di mana mereka? Walaupun ada pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah mengatakan mereka tidak ke syurga, mereka tidak ke neraka, mereka berada di tengah-tengah. Mana ada tengah-tengah, tuan-puan? Sebab tempat kita hanya ada dua. Tempat yang Allah sediakan, darul akhirah, kampung abadi, kampung yang kekal selama-lama. Hanya dua kampung. Sama ada tempat itu ialah tempatnya nama syurga, kenikmatan, dan tempat yang keduanya nama neraka, tempat yang diazab, tempat yang seksa, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di tengah-tengah itu. Walaupun ada pendapat yang terpencil yang mengatakan mereka tidak ke syurga, mereka tidak ke neraka. Tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala masukkan mereka ke syurga, iaitu kanak-kanak
bayi yang mati kecil sebelum mereka balik. Baik, settle tuan-puan. Kita terus, ada sedikit lagi. Kita akan berhenti di tengah tu. Walaupun, ni ayat penegasan, mereka tetap akan tak masuk neraka, mereka terlepas daripada neraka. Ayat penegasan dia, jikalau mereka itu, walaupun mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun di masa belum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul, maka tiada masuk neraka mereka itu atas qaul yang sahih, atas pendapat yang sahih. Firmanullah subhanahu wa ta'ala. Firman ni tuan-puan sama, kita dah faham, belajar dah hari ni. Firman apa dia? Kitab apa dia? Merujuk kepada perintah Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, kata arahan Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Artinya, dan tiada kami menyeksa akan seseorang sehinggalah kami bangkit akan Rasul. Ini declare daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang panggil satu deklarasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala sebut, aku tidak akan menazab, menyeksa seseorang kamu ini sebelum aku bangkit Rasul. Maknanya sebelum Allah Taala turunkan perundangan, tak akan seksa. Tuan-puan, macam kita lah tuan-puan, sama konsep kita. Kita dengan anak-anak kita, kita dengan pekerja kita, kita bos, ramai pekerja bawah kita tuan-puan, ramai staf kita. Kita bos, kita manager, ramai staf kita. Kita nak hukum kepada staf kita tuan-puan, kita nak hukum staf kita, adakah kita nak hukum sebelum kita beri peraturan? Sudah tentulah konsep kita pun sama. Mesti kita keluarkan dulu arahan. Kita keluarkan dulu peraturan. Sesiapa yang tidak mengikut peraturan, melanggar peraturan, kita akan ada sistem penalty. Kita akan ada sistem orang panggil hukuman. Kita potong gaji, sehinggalah hukuman yang paling berat iaitu buang kerja. Sebelum kita mengeluarkan arahan, mengeluarkan peraturan secara official, secara rasmi, tidak ada mana-mana majikan akan hukum pekerja tanpa panduan. Sehingga pekerja pun kata gila. Gila bos ni. Mana dia pernah cerita kat kita bahawa peraturan kena datang pukul 7. Kita bekerja 10 tahun, kita masuk pukul 8. Tiba-tiba hari ni kita masuk pukul 8, kita kena penalty, kita kena bos kita kena potong gaji, bos kata kita lambat datang. Tidak ada tuan-puan, akan ada peraturan. Konsep dia sama. Dengan anak kita pun sama tuan-puan. Kita nak marah ke anak kita, kita nak rotan anak kita, mesti anak kita akan buat salah. Dan sebelum buat salah itu mesti ada peraturan. Bawa anak kita tahu, oh ini salah, oh ini tak boleh buat. Anak kita kena tahu dulu apa kesalahan, apa dia benda yang boleh buat di rumah ini, apa peraturan yang tak boleh buat, apa peraturan yang boleh buat. Apabila dilanggar, ada hukuman. Begitu juga konsep Allah dengan hamba dia. Dia akan turunkan peraturan dulu, barulah ada sistem penghakiman. Yakni Rasul yang menyampaikan kepada orang itu, bukan dengan Rasul yang dahulu, bukan dengan peraturan yang dahulu. Inilah qaul yang sahih, qaul yang kuat. Dan muqabil, muqabil ni dia panggil lawan pendapat yang sahih. Dan muqabil qaul yang sahihnya itu tidak boleh diterimanya. Maka muqabil lawan kepada sahih ini tidak boleh tak boleh terima. Pendapat yang lemah jiddan, lemah yang ditolak. Ada mengatakan bahawa mereka ini ke neraka. Tu pendapat lemah ini ditolak kerana lawan kepada sahih. Maka dua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada masuk neraka. Ingat, ada pendapat mengatakan mak Nabi kita, bapa Nabi kita mati sebelum bangkit Nabi, mati sebelum Islam, sebelum bangkit Nabi lagi, kerana Nabi yang bawa syariat, tapi Nabi tak bangkit. Mak Nabi kita mati sebelum Nabi kita ini dibangkit jadi Rasul. Maksud sebelum Nabi kita ditabal menjadi Rasul. Mak Nabi kita dah meninggal, bapa Nabi kita masih awal meninggal.
Adakah mereka kedua ni ke neraka? Jawab dia. Maka dua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada masuk neraka. Kerana kedua-duanya ibu bapa Nabi ni ahli fatrah. Apabila ahli fatrah, mereka tidak akan ke neraka. Ahli fatrah wafat sebelum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul. Adapun hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Anas, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Inilah orang jadikan hujah, kata Nabi kita kan, bapa Nabi kita ke neraka. Ini kena faham hadis ini. Hadis ini nak faham kena tanya orang pakar, bukan faham dengan akal kita. Qala fin nari falamma faghada'ahu faqala inna abi wa abaka fin nar. Artinya bahawasanya seseorang lelaki berkata, ia lelaki tadi, ya Rasulullah, di mana bapa aku Rasulullah? Ada seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Rasul, lalu dia tanya Rasul, wahai Rasul, bapa aku, ke mana bapa aku? Maksud ke mana tu, bapa dia dah meninggal. Ke mana tempat bapa aku, syurga ataupun neraka? Dia sayang kepada bapa dia. Apa yang Nabi jawab? Bersabda ia Nabi, bapa engkau di dalam api neraka. Maka tak kala berpaling lelaki itu, lalu lelaki itu meninggalkan Nabi. Sedih dia dengar apabila Nabi kata bapa dia ke neraka, bapa dia berada di dalam neraka. Maka menyeru Nabi akan dia akan lelaki. Lalu Nabi pun beritahu ke lelaki itu. Maka bersabda ia, lelaki panggil Nabi panggil lelaki yang berpaling daripada Nabi, yang meninggalkan Nabi. Lalu Nabi panggil lelaki tadi, dan Nabi bersabda bahawasanya bapa aku dan bapa engkau di dalam neraka. Ni hadis ni yang kena faham. Nabi kata apa? Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya abi bapa aku dan bapa engkau ini ke dalam neraka. Apa maksud dia? Yakni, ni maksud dia, Nabi bersungguh-sungguh mengatakan, Nabi nak cerita, nak menekankan, nak menegaskan bahawa orang yang kafir, yang mati di dalam kafir. Ni penegasan Nabi. Walaupun Nabi tak sebut secara direct, ini kena faham hadis dalam bentuk yang indirect ni. Nabi nak menegaskan orang yang mati dalam kafir tak kala, iaitu ketika sudah bangkit Rasul kepadanya itu, masuk neraka. Itu Nabi nak menegaskan, kalau orang mati dalam kafir, setelah mana dibangkitkan Rasul ke atas mereka, tetapi mereka mati dalam kafir, maka ke neraka mereka. Itu je. Masuk neraka. Jangankan sekadar bapa engkau. Nabi nak cerita bukan sahaja bapa engkau, kalau bangkit Rasul, mati dalam keadaan kufur, ke neraka. Jangan kata bapa engkau, bapa aku sekalipun, kalaulah dibangkit Rasul, tiba-tiba bapa aku mati dalam keadaan kufur, tak beriman kepada akidah ataupun tak beriman kepada syariat yang dibawa oleh Rasul, yang hidup pada zaman bapa aku, samalah bapa aku juga akan ke neraka. Itu ayat penegasan yang Nabi nak cerita, bukan saja bapa engkau ke neraka, bapa aku pun ke neraka. Tetapi kena faham, sekiranya orang yang mati dalam kafir, setelah mana dibangkit Rasul ke atas mereka, jika tiada ia beriman, atau jika bapa aku sekalipun, jangankan sekadar bapa engkau, sekiranya mati dalam kafir setelah bangkit Rasul, jika bapa aku sekalipun ketika sudah bangkit Rasul, jangan kata bapa engkau, bapa aku sekalipun akan masuk neraka sekiranya mati dalam keadaan tidak beriman kepada syariat yang dibawa oleh Rasul. Jika tiada ia beriman, apa dia tiada beriman? Mati dalam kafir. Samalah, semacamlah tu, samalah masuk neraka juga. Samalah bapa aku pun kalau dia tak beriman kepada Rasul dibangkit zaman dia. Padahal sedangkan bapa Nabi itu mati sebelum bangkit Rasul. Sedangkan tak bertepatanlah dengan ayat ini, dengan hadis Nabi ini. Kerana bapa Nabi kita mati sebelum bangkit Rasul. Kerana Nabi kita tak bangkit lagi, tak ditabal jadi Rasul lagi. Bapa Nabi kita mati awal. Maka tiada masuk neraka. Baik, sekali lagi tuan-puan, kita baca express saja ini sebagai penutup. Kita dah masa dah cukup dah. Baik, kita expresskan
Baik, tengok express ini hadis dah settle. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua ni daripada kata ulama, maka tiada masuk neraka. Wa qad su'ila al-qadi Abu Bakr bin Arabi an rajulin qala anna aban nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nari fa ajaba bi annahu mal'un li anna Allah qala innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina wala adha a'zamu min an yuqala anna abahu fin nar. Ini yang kedua, hadis dah settle. Hadis dia kena faham hujah yang mengatakan bahawa bapa Nabi tidak akan ke neraka. Dan ini juga kalam ataupun nas ulama, kalam daripada ulama, iaitu Qadi Abu Bakar bin Arabi. Artinya dan sesungguhnya ditanya akan qadi yang bernama Abu Bakar bin Arabi. Ini qadi yang alim. Bukan qadi zaman kita, qadi yang zaman dulu, sangat alim. Qadi-qadi zaman dulu tuan-puan sangat pakar, sangat alim. Daripada lelaki yang berkata ia lelaki bahawasanya bapa Nabi Muhammad itu dalam neraka. Ada seorang lelaki yang datang bertemu dengan qadi, dia mengatakan bahawa bapa Nabi kita ke neraka. Apa jawab qadi? Ini jawab Abu Bakar. Qadi yang jawab, Qadi Abu Bakar yang jawab. Maka menjawab ia qadi yang bernama Abu Bakar dengan bahawasanya orang yang berkata bapa Nabi masuk neraka itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat akan dia. Jangan. Allah laknat sesiapa yang menyakiti hati Nabi. Termasuk orang menyakiti hati Nabi ialah barang siapa yang mengatakan bapa Nabi ke neraka, tuan-puan. Siapa yang mengatakan bapa Nabi ke neraka termasuk orang menyakiti Nabi. Haram. Ialah. Tengok. Bahawasanya orang yang berkata bapa Nabi masuk neraka itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat akan dia. Allah Ta'ala murka akan dia. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala berfirman bahawa orang yang menyakiti akan Allah dan akan Rasulnya itu melaknat akan mereka itu. Ini firman Allah Ta'ala. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Ini firman Allah. Dan mensediakan, baik melaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam dunia dan dalam akhirat. Dan mensedia oleh Allah bagi mereka itu akan seksa yang sangat hina. Mensedia ni, Allah menyediakan mereka itu azaban muhina, azab yang sangat hina. Sesiapa yang menghina Nabi dan menghina Allah Ta'ala. Dan tiada ada menyakiti akan Nabi yang terlebih besar daripada bahawa tidak ada benda yang paling besar sakitnya hati Nabi bahawa dikatakan bapa Nabi itu masuk neraka. Ini antara perkataan yang boleh mengguris hati Nabi, yang boleh menyakiti hati Nabi. Antara perkara yang besar yang boleh mengguris hati Nabinya ialah sesiapa mengatakan bapa Nabi ke neraka, ibu Nabi ke neraka. Ini antara paling besar, tuan-puan. Kalau kita cakap, jangan cakap bapa Nabi. Kalau cakap bapa kita pun, tuan-puan, orang marah, kita terasa hati. Apatah lagi Nabi, seorang yang paling mulia statusnya, tiba-tiba mengatakan bapa dia ke neraka. Ini antara yang paling, perkataan yang paling mengguris hati, paling terasa hati Nabi. Intaha, habis, tuan-puan. Kitab mana di-refer oleh tuan guru kita, iaitu Syarah Kifayatul Awan, muka surat 13. Wallahu alam su'alun, apa erti wajib percaya dengan segala rasul. Ini antara masuk topik yang agak penting juga, tuan-puan. Perbahasan saya sebut sebelum daripada ni, dalam kitab ni yang detailnya, iman ni ada 6 paksi, ada 6 teras, ada 6 pilar, ada 6 rukun. Rukun yang detail dibahaskan ialah 2 induk, iaitu percaya kepada Tuhan 13 ciri, percaya kepada Nabi 9 ciri. InsyaAllah minggu depan, tuan-puan, kita akan masuk percaya bagaimana cara beriman kepada Nabi melalui metodologi percaya kepada ciri yang ada pada Nabi. Ada 4 ciri wajib,
Ada 4 ciri yang istihalah dan ada 1 ciri yang harus. Gabungan ke semua 9 ciri yang ada pada Nabi yang mesti kita kenal, yang mesti kita tahu, yang mesti kita faham untuk kita kenal siapa Nabi kita, untuk kita pegang dalam hati kita siapa Nabi kita dan siapa dia, apa nama dia panggil tokoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung minggu depan, iaitu paksi ataupun teras ataupun pilar ataupun rukun yang keempat. Percaya kepada Rasul, kita berbaki dua lagi insyaAllah, 5 muka surat lagi, kita akan settle, bereskan khatam modul kita akidah. Alhamdulillah tuan-puan, kita sekurang-kurang dalam hidup kita ini, puluhan tahun kita hidup, sempat untuk kita khatam 1 modul untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita faham secara bermodul, kepahaman kita smart, kepahaman kita ni dia tersusun, berstruktur. Dia tidak akan skip, tidak akan tempan, lompan di mana-mana, tidak akan bocor di mana-mana. Kenapa? Kerana modul ulama gubal, ulama susun, bermula awal sehingga akhir. Maksudnya bermula tajuk yang penting-penting ini sehinggalah akhir. Maknanya pahaman kita dalam akidah ataupun dalam sistem kepercayaan kepada Tuhan, insya-Allah yang wajib itu, yang asal itu selesai tuan-puan. Alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada anak muda yang menganjurkan program kita pada malam ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan orang lain juga turut mendapat manfaat, benefit daripada anjuran tuan-puan, anak-anak muda semua tuan-puan sebagai pelapis. Saya sangat suka kepada anak-anak muda yang bertukus lumuh menyediakan mengkreatkan program-program kitab ini. Kenapa? Kerana anak muda adalah pelapis. Kita tak lama dah ke tuan-puan, walaupun kita umur baru, macam saya pun masih baru 45, 44 baru, tapi kita kena sediakan pelapis sebagai orang yang akan meneruskan kesinambungan bidang dakwah. Dan dakwah ini tuan-puan, dakwah kena secara tersusun, secara berstruktur, apa yang telah dirintis oleh para ulama kita. Sebab inilah struktur, inilah dia sistem, inilah dia proses yang sangat bagus, yang sangat baik untuk orang faham agama. Faham agama kena belajar kitab, kitab itu pula kena susun bagi cantik, jangan terlompat tuan-puan. Ada hari ni berlatar belakangkan pondok, berlatar belakangkan pengajian kitab, tetapi sistemnya salah. Ini pun tuan-puan, ini pun saya kena ingatkan juga. Ada kanan tengok backgroundnya bagus, nampak macam backgroundnya pondok, tapi pakaian pun bagus, imam, orang panggil bawa pula kitab-kitab turas, kitab-kitab pondok, kitab-kitab yang muktabar, tetapi sistemnya tak kena, prosesnya tak kena. Apa yang tak kena? Terus selangkau ambil modul yang tinggi, modul-modul kitab yang tinggi. Sedangkan orang follower di bawah ini, follower yang masih memerlukan keperluan asas. Kita perlukan asas dulu. Jangan terus naik tinggi, terus naik Aqidatun Najin, terus naik kitab-kitab tinggi. Kitab bawah dulu. Ini dia punya proses. Bermula dengan proses kitab asas, kitab pertengahan, barulah kitab tinggi. Kalau terus naik kitab tinggi tuan-puan, ini problem untuk kita faham. Dia akan ada lompan, dia akan ada something wrong pada kepahaman kita. Ini kena betul. Orang yang mengajar juga kena tahu cara, kena tahu etika, kena tahu proses untuk nak dakwah. Nak terjun dalam bidang dakwah tuan-puan, memang perlu kepada ilmu dan pengalaman. Perlu kepada proses, perlu kepada tarbiyah. Kita mesti ditarbiyah oleh guru kita. Jangan kita tak berguru, kita hanya baca kitab, kemudian kita cuba nak dakwah orang. Ini agak problem. Dan follower dia tak tahu, tuan-puan, kesian. Walaupun ratusan follower, kita jangan bangga dengan ratusan follower. Kalau tak kena, tetap tak kena. Dan kesannya tuan-puan, bukan pada diri dia. Dia sesak seorang tak apa. Tetapi yang menyesak, yang impak dan besar ialah follower. Follower ni dia telan apa saja. Kalau syarah tak betul pun dia telan. Kitab tak betul, baca kitab tak betul pun dia telan. Inilah kesan bukan dia, tapi kesan kepada follower. Kesian tuan-puan, nak cari guru, carilah yang betul. Tanyalah kawan-kawan kita, siapa saya nak berguru dengan ni, boleh ke tidak. Tanyalah. Inilah tradisi para ulama kita dulu. Terima kasih kepada penganjur Ustaz Farouk, terima kasih kepada Nazrim kalau ada. Terima kasih kepada siapa lagi, Awan, siapa lagi, Puan Nurini, siapa lagi saya nak sebut nama, Puan Halimah, Kak Halimah pun ada, Hafiz Fakir Wak pun ada, Madiha Mustafal, terima kasih semua. Siapa lagi? Mus ni Mus pun termasuk gen anak muda kita.
Ni semua geng-geng muda. Wak juga. Wak pun muda juga. Puan Ainun, Ustaz Farouk, lagi-lagi saya tak sebut nama. Dan tanpa saya sebut nama tuan-puan, Puan Hamidah, siapa lagi? Puan Surya, saya dah sebut di awal tadi. InsyaAllah, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan tuan-puan. Lebih kurang pukul 10. Hari ni minta maaf, saya mula lewat sikit. 10 suku saya mula hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wal'udwana illa ala zalimin. Allahumma faqihna fi din. Wa'alimna ta'wil. Waja'alna minal ulama ul-amilin. Waja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.